Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini agak memalukan dan memang patut memang patut wakil-wakil rakyat tahu perkara ini sebelum bertanding. Jangan buat malu lah, buat malu betul lah. Ingat apa? Nak jadi wakil rakyat pakai ayak liok. Nak jadi wakil rakyat pakai cincai cakap je kah? Janganlah nak jadi wakil rakyat lepas tu ingatkan wakil rakyat ni tempat untuk jadi kaya. Tapi sebenarnya jadi wakil rakyat ini tempat untuk rakyat jadi kaya. Jadi hidup lebih baik, bukannya mudah. Sebab itu ada satu ada satu artikel yang memang seronok untuk dikongsikan daripada sabudin.com.net juga. Jadi wakil rakyat ni lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Aku pun tak tahulah waktu dia mau dikasih calon dulu, mau dikasih calon, apa parti dia tidak siasatkah dia ni mampukah jadi wakil rakyat? Atau cuba-cuba, sekarang sudah gagal. Ini kegagalan besar nih. Sejak semalam kecoh di media sosial dengan sebuah poster mengenai seorang adun yang baru menang di Selangor. Adun baru menang di Selangor yang cuba memohon derma secara terbuka daripada rakyat jelata untuk pusat hikmat masyarakat yang mahu diwujudkannya. Kalau nak buat pusat hikmat masyarakat, itu sepatutnya menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Aduh, kenapa nak buat kalau tak mampu? Nak buat, tak mampu tak payah buat. Ada cara lain yang percuma, tak payah buat, hanya perlu jalankan handphone, hanya perlu jalankan gadget. Gadget itu boleh jadi pejabat apa? Nak perlu apa lagi itu semua? Kalau tak mampu, kalau mampu tak apa. Bantuan atau derma yang diperlukannya itu ialah antaranya set komputer, printer. Takkan printer pun nak minta derma? Alamak, apa punya adun lah. Kesian juga. Takkanlah printer nak minta derma. Kalau printer pun nak minta derma, macam mana rakyat yang susah ni? Printer tu kalau di Semenanjung agaknya ada printer yang baru harga 400. Takkanlah itu pun adun tak mampu. Perabot pejabat, peti ais, signboard, whiteboard pun nak minta kah? Kesian. Whiteboard, set sofa dan kemudahan internet Unify. Aduh, tak payahlah. Aduh, kesian jugalah. Ini memalukan betul. Adun tu patut sedarlah dengan dia buat begini. Mungkin memalukan diri sendiri, tapi tak apalah. Mungkin dia ada dia punya plan sendiri. Mungkin dia nak libatkan masyarakat. Mungkin begitulah. Tapi ini bagi saya tak boleh lah, tak sesuai. Selain sedia menerima bantuan atau derma dalam bentuk barangan yang diperlukan, beliau juga bersikap terbuka untuk menerima derma dalam bentuk wang tunai. Bagi tujuan itu turut disenaraikan dalam poster memohon derma itu ialah satu akaun bank yang dipercayai milik seorang guru besar. What? Ini lagi teruk. Bagaimana minta derma bagi pula akaun persendirian? Bukalah akaun yang sesuai. Ini nanti ada masalah tahu. Nanti ada masalah amla kah? Itu bahaya. Jadi bahaya nih. Soal bagaimana dan kenapa guru besar yang masih berkhidmat itu sedia membenarkan akaun bank yang digunakan. Rasanya biarlah disiasat dan diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan. Ini mesti diselesaikan dan disiasat ini. Susahlah, macam mana seorang guru besar yang masih berkhidmat sanggup menyediakan dan sanggup pula untuk membenarkan akaunnya? Tak boleh. Setahu saya tak boleh lah minta derma kepada umum bagi akaun peribadi, apatah lagi seorang pejabat awam. Tak boleh. Apa yang mau diperkatakan di sini ialah tentang perbuatan wakil rakyat
berkenaan yang memohon bantuan secara terbuka daripada rakyat jelata. Sepanjang saya hidup, inilah pertama kali saya melihat ada wakil rakyat yang berbuat demikian. Saya pun pertama kali ini. Tidak pernah saya mendengar atau ia berlaku sebelum ini, kerana mana-mana wakil rakyat biasanya akan menggunakan kemampuan sendiri untuk membuka pejabat atau pusat hikmat mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita lengkap ataupun artikel lengkap ini, anda boleh baca di sabudinhusin.com.net, sabudinhusin.net. Okey, anda baca di sana. Tajuknya memang luar biasa. Jadi wakil rakyat lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PRK untuk Parlimen Pulai dan Simpang Jeram esok ya, esok. Dan ada keputusan terkini. Ada keputusan terkini tentang apa yang bakal berlaku di PRK ini. Terbaru, calon daripada Pakatan Harapan BN, calon daripada Kerajaan Perpaduan Suhaizan Kayat mengakui beliau yakin menang di PRK Parlimen Pulai. Saya fikir sekarang ini masih lagi PHBN mendahului. Masih lagi PHBN mendahului, kerana sekiranya pengundi PH masih kekal ataupun sedikit mungkin ya, of course adalah yang mungkin sudah kecewa kah, lari kah, lompat kah, dan tak mau sokong lagi PHBN, tak mau sokong lagi Pakatan Harapan terutamanya. Mereka pindah ke tempat yang lain, calon yang lain. Tetapi masih ada pengundi-pengundi tegar Barisan Nasional UMNO terutamanya yang pasti akan menyokong kepimpinan UMNO untuk mengundi calon daripada PH. Timbalan Pengerusi Amanah Johor, Suhaizan Kayat, bukanlah sosok asing dalam mengharungi ombak politik tanah air. Dia telah tewas 6 kempen pilihan raya sebelum ini. Kebanyakannya sebagai calon PAS. Sebagai calon PAS rupanya dulu dia. Kebanyakannya sebagai calon PAS sebelum tahun 2018. Dan kini dalam percubaan ketujuhnya untuk menang kerusi yang ditandinginya. Oh, mungkin dia ini antara orang yang memegang rekod lah. 6 kali kalah, ini kali ketujuh bertanding. Kalau dia menang ini memang dia mengukir sejarah lah. Dan memang patut diberikan pujian dan menjadi satu inspirasi bahawa manusia jangan putus asa. Akan tiba masanya, bila masa Tuhan itu tiba untuk dia menang, dia pasti menang. Jadi Tuhan itu ada masa dia sendiri. Kita hanya perlu berusaha. Tuhan tahu bila masa tepat. Dia telah tewas 6 kali, tapi kali ini ke-7 pasti dia boleh menang, dia kata. Walaupun pilihan raya sebelum ini menyaksikan Suhaizan bertanding sebagai pembangkang di peringkat persekutuan, kali ini lelaki berusia 50 tahun itu mempunyai kelebihan pentadbiran Putrajaya di belakangnya dalam usaha mempertahankan kerusi Parlimen Pulai. Dalam satu temu bual bersama Malaysia kini, Suhaizan kelihatan yakin dengan peluangnya untuk mempertahankan kerusi itu, yang sebelum ini 2 kali telah dimenangi oleh bekas bosnya sendiri, iaitu Allahyarham Salahuddin Ayub. Bagaimanapun dia kurang yakin dengan prospek untuk menang dengan majoriti besar menentang Zulkifli Jaafar daripada PN dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Katanya, kita yakin insya-Allah boleh menang, tapi isunya adalah majoriti. Hasrat kita untuk mendapatkan majoriti yang meyakinkan. Untuk menang tak ada isu, tapi untuk mendapatkan majoriti meyakinkan, itu cabaran. Kata Suhaizan kepada Malaysia kini ketika beliau ditemui di Ibu Pejabat Amanah di Pulai. Keputusan PRU 15 mendedahkan PH meraih bahagian paling besar daripada undi Melayu, manakala sebahagian besar undi Melayu diberikan kepada Timbalan Pengerusi PN Johor, Nur Jazlan Mohamed, sebagai lawan Salahuddin pada ketika itu. Secara teorinya, kerjasama PHBN yang diuji buat kali pertama di Johor
boleh memperolehi 80% undi daripada 166.563 pengundi berdaftar menurut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya. Bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor asas yang boleh menjejaskan peratusan keluar mengundi, termasuk percubaan PN untuk memikat pengundi Melayu dengan menyasarkan DAP, parti komponen PH dan sekutu amanah itu sebagai dakwaan ancaman kepada Melayu Islam. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap tentang ini, anda boleh layari di laman web sabudin.com.net dengan tajuk Suhaizan yakin menang PRK pula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.